A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita dalam tadabbur surah Al-Fatihah untuk siri yang ketiga, insya-Allah. Bersama dengan saya Ustaz Effendi, kita akan tadabbur siri yang ketiga, iaitu ayat yang ke-5 dan hingga yang ke-7, insya-Allah. Seterusnya Imam Ibn Katsir menurutnya kata siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta, engkau telah beri nikmat. Ini madi, kata lepas menjadi engkau telah beri nikmat kepada mereka, alaihim. Ya ni ni ayat terakhir ayat ke-7 ni. Ni merujuk kepada tadi lah. Apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim tadi. Jalan yang lurus. Jadi ni orang yang jalan yang lurus ni. An'amta alaihim. Dan Allah telah beri nikmat kepada mereka, para nabi, para rasul lah. Siddiqin, salihin, syuhada. Allah ni orang hebat-hebat lah. Para ulama kita lah. Dan mereka daripada usia muda lagi terlibat dengan belajar hadis, belajar agama, belajar Quran, hafal Quran lah. Mereka yang menerima nikmat pada surah Al-Fatihah itu, dia merujuk pada surah An-Nisa ayat 69-70 ya. Telah baca tadi lah. Seterusnya apa ni? Artinya ni ayat ni wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ni biasa ayat dia. Orang yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama para nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang teguh, orang-orang yang sadiq, siddiq, yang teguh. Orang syahid macam wasyuhada' was-salihin, orang yang soleh, sebagai kelompok yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka itu sebaik-baik sahabat. Ulaika rafiqa. Zalika fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Yang demikian itu merupakan kurnia dari Allah. Cukup Allah yang mengetahui. Ini antara yang ihdinas siratal mustaqim. An'amta alaihim. Yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Ini antara orang minta dengan Allah supaya Allah masukkan kita dalam golongan orang macam ni. Beri nikmat kita. Ya Allah, ya Tuhan, kami jadikanlah kami seperti mereka, ya Allah. An'am. Mereka ni tak berubah dah, mereka mati dah. An'amta, fa'il madi ya. Mana orang ni mati belaka dah. Bila mati ni, dia maknanya rekod dia somel lah. Kalau tak mati lagi ni, belum tentu lagi lah. Boleh berubah. Mungkin jadi baik. Lepas tu, ada orang bagi duit kau, jadi gana-gana, polah lah. Tak berjual Islam. Ada juga gitu. Terus hidup. Tapi Allah bagi an'amta. Maknanya mereka semua ni telah mati dah. Meninggalkan satu kita kata satu catatan, satu sejarah yang menjadi ikutan, yang perlu kita menjadi ikutan kepada kita jadi seperti mereka. Seterusnya tengok lagi ni. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Munir, pengarang kitab Tafsir Al-Munir, berpendapat orang yang diberi nikmat pada ayat ini adalah para nabi, orang yang jujur, teguh, orang syahid dan orang soleh terdahulu. Mereka adalah sebaik-baik sahabat. Jadi sahabat jadi ikutan kita lah. Orang mati syahid lah, macam pejuang-pejuang di Palestin. Mereka daripada muda sampai ke mati syahid, dibunuh oleh musuh Islam. Seperti itu. Mereka perjuangan hidup mereka semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Islam je tujuan mereka. Allah Akbar. Ini orang yang patut menjadi paduan pada kita. Ni dah ambil artis, selebriti. Mereka kadang-kadang baca Quran pun tak betul lah. Bukan nak mengata. Sebab mereka boleh melarakan remaja. Jadi lupa kita pada Allah. Galik dengan muzik. Muzik bukan tak boleh. Nasyid ada. Boleh. Nasyid yang boleh mengingat kita pada Allah tu bagus, tak ada masalah. Orang yang lara suka kadang-kadang lara juga. Jadi ingat benda-benda gitu, pastikan kita jadikan mereka sebagai idola kita. Seterusnya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil bukan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai ke atas mereka.
Waladdallin dengan yang sesat. Sesat. Jadi kalau ibarat jalan kat macam ni lah, kita kata dah, siratal mustaqim tadi lurus gini lah. Kalau jalan gini, bekok-bekok kita atas dunia pun penipu dah. Nombor kereta orang rasa lah. Ibarat saja ni. Tapi betul sungguh. Lah, kalau jalan gini, siratal mustaqim straight kita boleh. Jangan lurus. Senang kita masuk syurga lah. Ni duk cara kau benda ni masuk kau tu lagi, parti komunis, kau duk percaya kau khurafat kau lagi, jadi pening habis. Jadi pening. Jadi jalan-jalan ni jalan yang mengarut ni. Syiah apa semua ni. Boleh merosakkan kita punya akidah kita. Lagi jalan menyimpang macam ni. Tentu orang lurus. Siapa yang tadi? An'amta alaihim tadi. Siratal mustaqim lah. Kita baca dah tadi. Ibarat atas dunia orang boleh tahu dah. Kepala ni senang je. Islam ni sebenarnya agama senang. Agama senang, agama tenang, agama yang kita kata damai. Islam lah kau. Cuma ada musuh-musuh Islam saja yang membuatkan Islam jadi kacau. Kalau ikut Islam dia senang. Ini gambar ni. Dan jumhur ulama mengatakan al-maghdub itu yang dimurkai oleh Allah ialah orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ni Allah bagi ilmu, ada kitab. Dia kata bijak, tahu ilmu, tapi mereka tak kenal hari mereka tak beriman. Dahsyat. Mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi Rasul. Sebab dalam kitab mereka cerita gini-gini tubuh badan tahu loh. Mereka tahu. Dan mereka tahu. Lebih tahu pada anak bini mereka sendiri. Mereka tahu. Muhammad tu, Nabi Muhammad tak adalah Rasul. Tapi tak ikut bang. Tak ikut. Sebab apa? Tak kenal angin mereka. Tak kenal angin mereka sebab bukan bangsa mereka. Tak kenal dengan apa ni, dengan nafsu mereka. Orang macam ni Allah murka. Al-maghdub. Satu lagi golongan Ad-Dhalin. Ad-Dhalin ni orang Nasrani. Orang Nasrani ni tak pandai. Ilmu tak lah. Tapi dia beribadat kepada Allah. Konon-konon buat ibadat sendiri lah. Contoh kita ambil. Padri dia tak boleh kahwin. Sebab apa? Hidup dia, perkahwinan ni kotor. Perkahwinan ni kotor, jijik. Subuhan apa jijik. Jadi dia rekod sendiri. Maknanya padri tak boleh kahwin. Ibadat. Konon-kononnya untuk menghafizkan diri pada Allah. Konon dia gitulah dia rekod. Tak ada ilmu. Untuk hafid diri apa benda. Para Nabi pun kahwin. Umur apa ni? Umur kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kahwin. Mau ikut apa dia? Nabi Musa kahwin. Ni rekod mana tak kahwin. Cuma mereka ambil Nabi Isa lah. Nabi Isa tak sempat. Sebab ada berlaku peristiwa kiamat. Kita tengoklah nanti turun. Nabi Isa tak sempat kahwin. Lepas tu tak kahwin berlaku. Ikut. Nabi-Nabi lain tak ikut. Ni sesat Nasrani ni tak ada ilmu. Tak ada ilmu tapi buat ibadat sendirilah. Al-Dhalim. Nasrani. Mereka orang bahasa Zahiri tak kira. Di golongan ni murtad tak kira. Bukan kata Yahudi saja. Lalu ada golongan di kalangan umat Nabi Muhammad tak kira. Ada ilmu tapi tak guna ilmu. Ikut nafsu dia. Guna kepentingan untuk peribadi dia. Ilmu banyak. Tapi boleh merosakkan masyarakat. Ini masuk dalam al-maghdub juga. Termasuk juga yang kedua tadi. Sama juga. Rekod-rekod dalam ibadat. Tak boleh. Ibadat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Mesti ada dalil. Tak boleh. Kecuali masalah khilaf lah. Masalah khilaf tak apa lah. Yang sesat boleh buat bid'ah. Boleh buat kepada khurafat. Tak boleh. Seterusnya kita tengok jadi habis dah. Tadabbur kita, tafsir kita baca berkenaan dengan surah Al-Fatihah dah habis dah. Jadi kita tengok permasalahan sikit berkenaan bacaan amin bila kita solat. Idza qala ahadukum amin wa fi riwayatin 'inda Muslim fi as-salati wa qalatil malaikah. Apabila seseorang di kalangan kamu mengucapkan amin, riwayat Muslim menyebut ketika bersolat, para malaikat di langit juga mengucapkan amin. Jika bertepatan kedua-duanya, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Allahu Akbar. Bila kita solat Jumaat lah ni. Sebab beramai ni kan bertepatan dengan para malaikat. Istilah bertepatan, tak kalah kita bertelabuh lah. InsyaAllah. Maka diampunkan dosa kita. Lah hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi min as-saffi al-awwal. Maksudnya apabila Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Baginda berkata amin sehingga terdengar oleh orang yang berada di saf yang pertama di belakang baginda. Baca Rasulullah baca kuatlah. Sampai saf belakang Rasulullah tu dengar belakang. Tapi kita kena ingat Rasulullah dia tak guna mikrofon, zaman dia tak ada lagi dah. Kita zaman sekarang ni dengar habis semua masjid dah baca. Maka hadis riwayat Ibnu Majah lagi tambah fayartajju bihal masjid. Maksudnya sehingga masjid bergema dengan laungannya dengan bacaan amin tak ni. Mungkin Rasulullah baca tak kuat lah dah. Baca kuat tapi sahabat yang belakang tu dengar. Bila dia kata amin, maka belakang pun sebut sekali ya. Serentak. Serentak bunyi amin. So kita ada amal sekarang lah. Maksud kita pun bergema lah bacaan. Jangan duduk diam lah maknanya sini. Jadi kelebihan ni harus kita ambil lah. Seterusnya cara bacaan amin sini ya. Maksud amin ialah ya Allah perkenankanlah doa kami. Amin tu dia bukan ayat Quran ya. Amin ni ayat Quran ya. Pertama doa makna kita maksudnya ya Allah perkenankanlah doa kami. Tak adalah ya kena berdoa ya kena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya minta dengan Allah. Jadi minta Allah perkenankan kita. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kita jadi golongan yang dimurkai dan juga golongan yang sesat. Jadi bacaan amin cara bacaannya masyhur ya. Atas wazan fa'il amin boleh juga baca amin mesti imam kau baca dah kecil dia atau biasa kita baca ni lah amin dengan 4 rakaat min tu dengan mad sukun 4 rakaat juga lah amin biasalah kita baca ni baca ni lah tapi dua-dua ni yang masyhur lah biasa dibaca jadi itulah perkongsian kita untuk surah Al-Fatihah ni rasa habis ya. Jadi sedikit tadabbur ayat yang pertama iaitu kita ingat dalam surah Al-Fatihah ni Allah merupakan namanya yang teragung. Bismillah. Allah guna nama Allah lah. Bismillah. Nama yang teragung dan Allah dalam perkataan bismillah Allah memilih 2 nama. Sebenarnya Asmaul Husna ni banyak nama. Tadi kita katakan dalam hadis bismillah lah. Tapi Allah pilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pilih Ar-Rahman Ar-Rahim dalam perkataan bismillah, basmalah. Seterusnya ayat yang ketiga lah. Yang ketiga. Keempat. Malik Yawmiddin. Allah memilih Al-Malik. Nak tunjuk nak rakaat 3 ni. Rakaat 3 ni. Maknanya Allah buat terbaik dah untuk hamba dia. Ar-Rahman, kita tahu dah. Hidup atas dunia ni, dia bagi terbaik dah untuk kita. Bagi rezeki apa semua. Sayang kita kepada anak kita. Sifat yang baik dah Allah bagi kepada kita. Dan sepatutnya kita kena dapat lagi rahmat Allah ni. Jangan kita dapat peluang yang Allah beri pada dunia. Tiba-tiba kita tidak bersungguh dalam beribadat kepada Allah. Rugi kita sebab dia Ar-Rahim. Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan masuk ke syurga kita. Allah akan dosa kita masuk ke syurga tanpa hisab. Insya-Allah lah. Ni Ar-Rahim. Kita minta dengan Allah supaya mengampunkan dosa kita. Bila mengampun dosa kita, sedar kita duduk alam kubur di padang mahsyar. Sebab dosa tak ada. Kita minta dengan Allah. Kita sangat dengan Allah. Dan ingat kita hidup takkan mati. Ni bila kita mati Al-Malik yang menguasai hari pembalasan, hari akhirat. Start kita mati tu, yalah dah tu, hari akhirat dah tu. Kita sangat bila kita solat, kita sangat dengan Allah supaya beri balasan yang baik kepada kita. Kita sangat mengharap dah. Sebab tu surah baca surah Al-Fatihah dalam solat kena perhati betul-betul. Malik Yawmiddin. Kena ingat. Balasan supaya Allah berikan kita yang terbaik. Apakah dosa kita, beri nikmat kepada kita ya. Kita minta saja. Yang ketiga, kita diminta untuk sentiasa tunduk mengabdikan diri kepada Allah. Jangan rasa bangga diri ya. Nasta'in tak diingat. Guna istilah tu. Kita kena supaya kita dekat. Bila kita hebat, kita bincang dah. Seorang hamba tu hebat bila dia dapat merasa diri dia tunduk kepada Allah, rasa takut pada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah, rasa hina di depan Allah. Itu baru hebat. Kalau semaya apa cepat masuk Allah. Rasa masa solat ni rasa tak tidak kita kata tidak nikmat dalam beribadat. Bahaya. Kita rasa bahaya dah. Kita tak cinta pada Allah lah. Dulu orang bercinta macam mana? Bila bercinta, suka jumpa dengan perempuan. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan suka. Perempuan suka jumpa lelaki lah. Lelaki suka perempuan. Gembiranya masa tu. Tapi untuk dengan Allah lebih daripada tu lagi. Bila kita solat lah. Solat kita baca Quran lah. Kita tengok diri kita sendiri. Kita boleh cek diri kita sendiri. Tapi tengok orang, tengok diri kita sendiri. Cek tengok diri kita sendiri. Lepas kita diajarkan supaya sentiasa minta hidayah pada Allah tak dia. Bahaya. Maksudnya Allah bimbing kita, tunjuk pada kita dan bimbing pada kita dan jadikan kita istiqamah. Istiqamah dalam menerima hidayah dalam siratal mustaqim. Duduk dalam jalan yang benar. Kita tak nak duduk sebentar, lepas tu
Gila baik pula tak. Ikut jalan musim tak dia. Pening pula. Kita nak kamu gitu. Kita nak istiqamah kita. Sampai kita sekarang. Sehingga kita mati. Duduk dalam keadaan jalan lurus straight. Semua tak. Kalau highway senang bawa kereta laju. Tak tak. Atas dunia tu ibarat gitu lah. Jalan lurus highway. Laju dia bawa. 120, 30. Tapi kalau jalan macam tadi. Musim-musimnya. Baca pun gimana tak. Dunia pun kita tahu dah. Sama dia buat perumpamaan segala. Supaya kita nampak lah. Dan orang ni patut kita jadi golongan, terutama remaja sekarang. Saya using. Remaja ni dia menjadi mengkalikan artis. Artis apa ni? Habis masa gitu, rugi. Sedangkan pupuk ni, Allah, para nabi, para solehin, para syuhada ni lah. Tunjuk gambar tak begitu patutnya yang menjadi ikon pada kita. Kita jadikan ikutan pada kita. Semangat mereka ni dalam beribadat dan mereka menyebarkan Islam. Ni sepatut kita kena ada. Saya takut juga ni remaja kita kan. Lagu jadi lagu. Bila lagu, ibadat pun rasa tak manis dengan Allah. Apatah lagi nak sebar Islam. Sebab kita di Malaysia ni, kita juga penting. Kita nak sebarkan Islam. Saya pernah dengar ada orang bukan Islam, dia masuk Islam dah. Dia kata, walaupun kita tak sebar Islam, dia kata, kita buat tunjuk akhlak yang baik pun tak apa dah. Dia kata. Sebab apa? Sebab orang kafir, dia tengok akhlak kita. Dia tengok orang Islam ni rajin, orang Islam ni tepat waktu. Orang Islam ni akhlak yang baik. Dia rasa kagum. Bila kagum, dia rasa terdetik dalam hati dia. Terdetik hati dia, dia nak masuk Islam. Dia nak kenal Islam. Apalagi kita tak ajak dia masuk Islam pun. Dia perangai kita comel. Janji dengan dia, kita buat baik dengan dia. Ini penting-penting ni. Sebab di Malaysia ni ramai orang Cina. Orang ramai orang India. Tapi apa ruang yang kita ada, peluang yang kita boleh buat, mereka supaya menerima Islam. Tunjuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Penting. Sebab orang Cina terutamanya, dia orang bijak. Orang Cina. Orang nego, terpelajar. Dia orang maju orang Cina. Kalau kita boleh masukkan ramai orang Cina yang masuk Islam, itu kita haraplah generasi yang akan datang akan jadi lebih terjaga lah. Terutama bila orang Cina yang masuk Islam. Terutama di Malaysia. Di Malaysia. Kita minta Allah supaya terjauh daripada orang yang dimurtad tadi lah. Orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Yang mereka ni sentiasa menjadi musuh Islam. Ini kena jaga beringat juga kita. Tak maksud mereka pun, kita ikut cara hidup mereka. Tak mahu gitu. Kita ada cara hidup kita dah. Kita Islam kan. Kita ada cara hidup kita dah. Kita ada dah. Kita punya idola kita ni. Orang tersebut ni. Yang penting surah Al-Fatihah ni ajar kita. Fatihah semua lah. Tapi kenapa kita lagi suka tengok orang-orang yang artis yang lawa, penyanyi yang orang putih apa semua ni. Berapa lah. Kita hidup kita. Wallahualam. Jadi sikit saya tengok ambil rujukan lah. Daripada ni wabah Zuhaili yang meninggal dah dia. Tahun berapa dia meninggal? Dia pengarah kitab. Kita banyak lah. Rujukan untuk tafsir tadabbur kita malam ni menggunakan surah tafsir Al-Munir. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa dalam surah yang lain pula insya-Allah. Wallahualam.